Selamat sejahtera, berjumpa lagi kita dalam channel Cikgu Tan. Hari ini kita masih dalam bab 3, subtopik 3.2, pengurusan kredit dan hutang. Mari kita belajar standard pembelajaran 3.2.5. Mengira jumlah bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran dengan pelbagai kadar faedah dan tempoh pinjaman yang berbeza. Setiap pinjaman yang kita buat akan dikenakan faedah ke atas pinjaman dari tarikh pinjaman itu dilakukan. Ada dua cara pengiraan faedah. Cara pertama, faedah sama rata, dan cara yang kedua, faedah atas baki. Kita lihat ciri-ciri kaedah faedah sama rata. Ciri pertama, kadar faedah dikira pada jumlah pinjaman asal sepanjang tempoh pinjaman. Ciri kedua, jumlah faedah yang dikenakan setiap bulan adalah tetap. Seterusnya kita lihat formula yang digunakan untuk mengira jumlah bayar balik pinjaman bagi kaedah faedah sama rata. Formulanya ialah A sama dengan P tambah PRT, di mana A ialah jumlah bayaran balik, P ialah prinsipal, R ialah kadar faedah dan T ialah masa. PRT ialah faedah mudah yang kita belajar sebelum itu. Mari kita lihat contoh 1. Arifin membuat pinjaman peribadi sebanyak RM30,000 dari sebuah bank. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank ialah 4.3% setahun dan tempoh bayar balik adalah 6 tahun. Berapakah jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Arifin? Untuk menyelesaikan masalah, kita lihat butir-butir yang perlu diambil perhatian dalam soalan. Pinjaman peribadi iaitu P, RM30,000 Malaysia. Kadar faedah sama rata 4.3% dan tempoh bayar balik 6 tahun. Dan kita perlu cari jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bulanan. Mari kita lihat penyelesaiannya. Jumlah pinjaman RM30,000, faedah untuk 6 tahun sama dengan PRT iaitu RM30,000 darab 4.3% darab 6 tahun sama dengan RM Malaysia RM7,740. Jumlah bayaran balik ialah A, di mana A sama dengan P tambah PRT, iaitu RM30,000 tambah RM7,740 bersamaan dengan RM37,740. Bagi bayaran ansuran bulanan, formulanya ialah P tambah PRT dibahagi dengan T darab 12, iaitu jumlah bulan yang perlu dibayar balik, iaitu RM37,740 bahagi 6 darab 12 bersamaan dengan 524.17. Seterusnya kita lihat contoh 2. Encik Fahan membeli sebuah kereta bernilai RM50,000 secara kredit. Dia membuat bayaran pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya secara ansuran selama 5 tahun. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank ialah 4% setahun. Berapakah jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Fahan? Kita lihat butir-butir yang perlu diambil perhatian.
Nilai kereta RM50,000. Bayaran pendahuluan 10%. Bayaran ansuran 5 tahun. Faedah yang dikenakan ialah faedah sama rata sebanyak 4% setahun. Dan apa yang perlu kita buat ialah cari jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bulanan. Setelah tahu kehendak soalan, kita boleh selesaikannya sekarang. Kita perlu tahu jumlah pinjaman adalah sama dengan harga kereta tolak bayaran pendahuluan. Harga kereta ialah RM50,000. Tolakkan dengan 10% daripada harga kereta, iaitu RM50,000 tolak 10% darab dengan RM50,000. Sama dengan RM50,000 tolak dengan RM5,000. Sama dengan RM45,000. Seterusnya, kita kira faedah 4% yang dikenakan untuk 5 tahun. Ini merupakan faedah mudah, maka kita guna formula PRT, di mana P ialah 45,000, R ialah 4% dan T ialah 5 tahun. Kita darabkan 45,000 dengan 4% dan 5. Kita dapat RM9,000. Seterusnya, cari jumlah bayaran balik. Jumlah bayaran balik adalah sama dengan P tambah PRT, di mana P ialah 45,000, PRT adalah 9,000 yang telah kira tadi. Sama dengan 45,000 tambah 9,000, iaitu 54,000. Kemudian, kira bayaran ansuran bulanan dengan formula P tambah PRT bahagi T darab 12, iaitu 54,000 bahagi 5 darab 12, sama dengan RM900. Seterusnya, kita lihat faedah atas baki. Dalam faedah atas baki, jumlah faedah setiap bulan yang dikenakan ke atas pinjaman bergantung kepada jumlah baki pinjaman pada bulan tersebut. Dan jumlah baki ansuran setiap bulan akan berkurangan, maka faedah setiap bulan juga akan berkurangan. Kita lihat contoh berikut. Encik Leong telah membuat pinjaman perumahan sebanyak RM150,000 Malaysia dari sebuah bank dengan kadar 4% atas baki. Bayaran bulanan ialah ringgit Malaysia 720 selama 30 tahun. Hitung baki dan jumlah faedah yang dibayar oleh Encik Leong dalam 3 bulan pertama. Butil-butil penting ialah pinjaman RM150,000, kadar 4% atas baki, bayaran bulanan 720 dan selama 30 tahun. Soalan ini minta kita hitung baki dan jumlah faedah yang dibayar oleh Encik Leong dalam masa 3 bulan pertama. Ini bermaksud kita perlu kira faedah setiap bulan berasingan. Bagi bulan pertama, faedah bulan pertama ialah RM150,000 darab 4% kadar tahunan darab 1/12. Darab 1/12 kerana ini adalah faedah untuk 1 bulan. Dan kita dapati faedah bulan pertama ialah RM500. Faedah RM500 ini perlu ditambahkan ke atas jumlah pinjaman. Maka jumlah pinjaman akhir bulan pertama ialah RM150,500 Malaysia.
Dan kita perlu buat bayaran ansuran bulanan iaitu RM720. Maka baki selepas bayar ansuran adalah RM150,500 tolakkan dengan RM720 bersamaan dengan RM149,780. Dan ini merupakan baki pinjaman pada akhir bulan pertama dan juga merupakan baki pinjaman awal bulan kedua. Bagi bulan kedua, baki pada awal bulan kedua ialah RM149,780. Maka faedah bulan kedua ialah RM149,780. Darab 4/100 darab 1/12 sama dengan RM499.27. Dengan itu, jumlah pinjaman akhir bulan kedua ialah RM149,780 tambah RM499.27 bersamaan dengan RM150,279.27. Maka baki selepas tolak bayaran ansuran RM720 sama dengan RM149,559.27. Bagi bulan ketiga, baki pada awal bulan ketiga sama dengan RM149,559.27. Maka faedah bulan ketiga ialah RM149,550.27 darab 4/100 darab 1/12 sama dengan RM498.53. Dengan itu, jumlah pinjaman akhir bulan ketiga ialah RM149,559.27 tambah dengan faedah RM498.53 bersamaan dengan RM150,057.80. Dan baki selepas bayar ansuran RM720 sama dengan RM149,337.80. Maka baki pada akhir bulan ketiga ialah RM149,337.80. Akhir sekali, kira jumlah faedah yang dibayar dalam 3 bulan pertama, iaitu 500 tambah 499.27 tambah 498.53 bersamaan dengan RM1,497.80. Seterusnya, buat latihan berikut. Encik Johari telah membuat pinjaman perumahan sebanyak RM100,000 Malaysia dari sebuah bank dengan kadar 5% atas baki. Bayaran bulanan ialah ringgit Malaysia 520 selama 25 tahun. Hitung baki dan jumlah faedah yang dibayar oleh Encik Johari dalam 2 bulan pertama. Sebelum selesaikannya, perhatikan maklumat yang penting iaitu pinjaman RM100,000. Kadar faedah 5% atas baki. Bayaran bulanan 520 selama 25 tahun. Benarnya dalam pengiraan faedah atas baki, bilangan tahun pinjaman tidak penting kerana ia tidak diambil kira dalam pengiraannya. Untuk soalan ini, kita perlu cari baki dan jumlah faedah yang dibayar oleh Encik Johari dalam 2 bulan pertama. Seperti contoh tadi, kita perlu kira baki dan faedah setiap bulan berasingan. Bagi bulan pertama, faedah bulan pertama ialah RM100,000 darab 5%
darab 1/12 sama dengan RM416.67. Dengan itu, jumlah pinjaman akhir bulan pertama ialah RM100,000 tambah RM416.67 bersamaan dengan RM100,416.67. Baki selepas bayar ansuran atau baki pada akhir bulan pertama sama dengan jumlah pinjaman tolak ansuran, iaitu RM100,416.67 tolak 520 sama dengan RM99,896.67. Bagi bulan kedua, baki akhir bulan pertama dibawa ke depan menjadi baki awal bulan kedua, iaitu sama dengan RM99,896.67. Maka faedah bulan kedua ialah RM99,896.67 darab 5% darab 1/12 sama dengan RM416.24. Dengan itu, jumlah pinjaman akhir bulan kedua ialah baki pada awal bulan kedua tambah dengan faedah bulan kedua, iaitu RM99,896.67 tambah 416.24 sama dengan RM100,312.91. Kemudian tolakkan ansuran bulanan daripada jumlah pinjaman akhir bulan kedua ini, iaitu RM100,312.91 tolakkan 520 sama dengan RM99,792.91. Maka baki 2 bulan pertama ialah RM99,792.91. Untuk mencari jumlah faedah yang dibayar dalam 2 bulan pertama, kita tambahkan faedah bulan pertama dengan faedah bulan kedua, iaitu RM416.67 tambah RM416.24 samaan dengan RM832.91. Dengan itu, jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Encik Johari dalam 2 bulan pertama ialah ringgit Malaysia 832.91. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jika kandungan video ini bermanfaat, sila like, subscribe dan komen sebagai tanda sokongan anda kepada saya.